Saudara pindaan pada Akta Pentadbiran Hukum Islam AMLA yang diluluskan Parlimen semalam antara lain membolehkan MUIS menubuhkan sebuah wakaf tersendiri. Wakaf Masyarakat Singapura atau WMS akan membolehkan lebih ramai individu mewakafkan aset mereka bagi generasi akan datang. Dan saudara, berikut ini perkara-perkara yang perlu anda tahu tentang WMS. Saudara, mengikut syariah, wakaf merupakan sejenis sedekah jariah yang berulang, satu endaumen kebajikan yang bersifat sukarela. Secara tradisinya, individu Muslim mewakafkan harta mereka untuk tujuan amal tertentu selepas mereka meninggal dunia. Ia boleh berupa wang tunai, hartanah atau aset-aset lain bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh wakif atau pemberi. Bagi derma, infak atau zakat pula, sumbangan yang diterima akan digunakan secara keseluruhan bagi tujuan yang ditetapkan. Ini seperti pembinaan masjid atau membantu golongan memerlukan. Misalnya, kesemua wang zakat yang disumbangkan pada suatu tahun akan diagihkan kepada asnaf-asnaf. Namun, modal wakaf tidak boleh diagihkan. Hanya hasil pulangan yang dijana daripada modal menerusi sebarang pelaburan yang boleh diagihkan kepada penerima mengikut hasrat wakif. Saudara, penubuhan WMS diharap akan menggalakkan lebih ramai dalam kalangan masyarakat untuk berwakaf. Ia berfungsi sebagai dana endaumen masyarakat untuk pembangunan sosial dan agama. Jadi, apakah yang membezakan WMS dengan wakaf biasa? Wakaf yang kita telah mewarisi selama ini kebanyakannya diwasiatkan oleh dermawan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mereka mencipta wakaf dengan objektif tertentu yang telah banyak membantu masyarakat. Walau bagaimanapun, objektif-objektifnya tidak cukup fleksibel untuk memenuhi keperluan masa depan masyarakat yang berkembang dan berubah-ubah. Saudara, WMS akan menyediakan sumber pembiayaan mampan jangka panjang untuk keperluan masyarakat yang tidak disokong oleh mana-mana dana masyarakat berstruktur sedia ada. Dana masyarakat seperti dana pembinaan masjid dan mendaki MBMF contohnya menyokong keperluan segera dan jangka pendek masyarakat dan institusi agama. Dengan itu, WMS akan membawa manfaat lebih besar dan cukup fleksibel untuk memenuhi keperluan sosial keagamaan masyarakat yang semakin berkembang. Sebagai contoh, dalam tempoh 30 tahun yang akan datang, beberapa masjid dan madrasah kita akan menghadapi kos pembaharuan pajakan tanah. WMS bertujuan untuk membuat persiapan awal untuk mengumpulkan dana dari sekarang sebagai dana rizab bagi keperluan yang semakin meningkat. WMS bertujuan untuk melengkapkan dana pembangunan masjid atau MBF untuk menyokong perbelanjaan modal yang besar ini. Contoh kedua ialah WMS juga bertujuan untuk menyokong usaha untuk membangunkan keupayaan asatizah kita, memupuk pemimpin agama yang dapat membimbing masyarakat melalui isu-isu kontemporari. Dan akhirnya WMS juga akan berfungsi sebagai dana simpanan dalam saat-saat keperluan untuk masyarakat Islam Singapura secara umum. Jadi bagaimanakah wakaf masyarakat itu akan diselenggarakan? Seperti wakaf-wakaf lain, faktor utama ialah ketulusan dan accountability. WMS adalah wakaf berbilang aset yang pertama dan melibatkan dana atau sumbangan masyarakat. Oleh itu, rangkap perundangan harus pertimbangkan cara penyelenggaraan wakaf untuk memastikan dana masyarakat diuruskan dengan betul. WMS juga perlu dikendalikan mengikut syariah Islam. Kami akan merujuk kepada pejabat mufti atau jawatan kuasa fatwa untuk isu-isu berkenaan syariah Islam dalam pengendalian wakaf. Semua ini akan dipertimbangkan sebelum mewujudkan satu rangka perundangan yang berkesan untuk WMS. Juga saudara, WMS ini juga bakal merubah persepsi bahawa hanya seseorang yang berharta boleh menghulurkan wakaf. Wakaf Masyarakat Singapura atau WMS adalah wakaf pelbagai aset yang pertama di mana kami bakal menerima sumbangan sukarela dan dari masyarakat dalam pelbagai bentuk aset seperti wang tunai, hartanah, nominasi CPF dan sebagainya.